wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi. Kata Nabi, tak akan berlaku kiamat hatta, sehinggalah yafidhal malu, satu Nabi kata harta yang melimpah ruah. Tuan-tuan, harta banyak sangat, harta benda melimpah ruah. Kita tengok zaman kita hari ni pun zaman mewah, tuan-tuan. Walaupun kita kata kita orang kata dibelenggu dengan ekonomi yang semakin mencabar apa semua orang kata, tapi mewah sebenarnya. Kita mewah, tuan. Mewah tak mewah, tuan-tuan boleh tengok handphone jadi dah ada rumah kita, tuan-tuan. Lah ni handphone hak dua subang tak ada dah. Dah ada dua subang lah. Dah ni semua handphone, handphone mesti ada yang mesti bergadget, yang boleh nak surf internet apa semua. Wifi, paling command, tuan-tuan, sebelah tangan harga. Sebelah tangan paling command. Dan kita nak beli pun kita tak rasa sayang duit. Tak rasa sayang duit. Pasal nak beli 500 tu, mana standard, mana boleh nak pakai 500, tak puas. Kena yang tambah 1 kosong lepas tu, baru puas sikit. 1,500 kononnya, tuan-tuan. Kita mewah kita dengan harta benda ini, tuan-tuan. Dan kemewahan itulah Nabi kata tanda akhir zaman ini. Tak bolehkah Islam melarangkah kita mewah-mewah? Tak, tuan-tuan. Islam tak larang. Teknologi Islam tak larang. Kalau Islam larang teknologi ini, Islam tak apa nak sesuai lah. Tak, tuan-tuan. Cumanya, tuan-tuan, kita pandai menggunakan teknologi ini sebaiknya. Jangan sampai kerana teknologi ini, tuan-tuan, menghilangkan satu pergantungan kita ke atas Said Hawa. Alatan canggih ini satu boleh menghilangkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Artinya orang boleh hilang bergantung kepada Allah. Mai ke mana? Canggihnya, kononnya kita terlalu ta'assub kepada kecanggihan ini sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga, tuan-tuan. Said Hawa kata itu antara keadaan yang menyerang di akhir zaman ini. So bagaimana nak berubatnya? Nak berubatnya ke mana pun, tuan-tuan, tak lain dan tak bukan pendidikan lah. Pendidikan, tarbiyah, penerangan, perbincangan yang macam-macam ni, tuan-tuan, supaya jangan sampai kita terlajak, tuan-tuan. Kita boleh guna teknologi-teknologi ini, tapi jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi tadi ini, menggunakan teknologi-teknologi ini ke arah yang tidak baik. Tuan-tuan, banyak kali kita terima gambar yang aksiden di Karak, kan, gambar terbakar. Benda tu zaman canggih saatnya boleh sebab, tuan-tuan. Saya 3-4 WhatsApp semua penuh dengan gambar tu, pakai hantar mai. Pakai hantar mai, prihatin kawan-kawan kita yang hantar, alhamdulillah lah, tuan-tuan. Tapi saya taklah menghantar kat orang lain pula, semua terima je lah. Semua terima. Mana gambar tak patut-patut tu, tuan-tuan, kalau kita nak hantar pergi dekat orang, kita jaga. Kalau boleh kita buang dulu lah. Gambar yang ni macam baru ni gambar mereka hantar gambar Ustaz Syauqi, Ustaz Aizat yang kapan bukan bertangkap gambar. Bukan nak salah tak, gambar tu tak salah kan, tapi menyebarkan sampai sat je lah gambar tu tersebar. Saya pergi mayang-mayang dia, tak ada nak balik lagi, tak ada nak sampai balik Padang Serai, dapat dah dia punya gambar dia di gambar dia tu lah, gambar dia sekerak tu, gambar mayat. Gambar mayat sekerak yang perlu dikapankan sepenuhnya lagi tu. Gambar dia dengan keluarga dia tu tak ada masalah. Gambar dia dengan keluarga dia, gambar dia waktu jadi YB tu tak ada masalah, tuan-tuan. Ni gambar mayat. Contohlah macam gambar yang yang mati, yang orang panggil apa, ada mati yang utusan tu, cari apa, punggung, nampak punggung, tuan-tuan. Allahu Akbar. Katanya hak tu selamat dah awal tu.
katanya lah kan, orang lepas tu main ajal selamat dah daripada motor tu, tapi main kereta pula dah. Dia pun bukan grup motor tu, katanya dia grup lain. Betul, ajal. Tak kira tuan, macam depa cerita tu lah yang meninggal MH17 tu kan, Pramugara ke Sapua. Dia selamat 370 tu, dia tak pergi pasal demam. Lega, alhamdulillah, selamat, tidak hilang. Tak hilang dia kata. Lepas tu terpilih pihak dengan MH17 tu. Rupanya kita selamat juga. Hancur terus tuan. Nak kata ajal boleh main di mana-mana, dan juga tak kira tempat, tak kira apa nama, kita ready tak ready tuan-tuan, ajal tetap akan datang. Fitnah harta yang melimpah ruah. Banyak alat-alat moden yang dihasilkan oleh teknologi, sama ada barat atau timur, sehingga bertambah banyak alatan dalam keperluan hidup. Maka oleh kerana itu ramai orang yang berlumba-lumba untuk mengauk keuntungan dalam membuat dan memperdagangkan alat-alat tersebut. Tuan-tuan, dan oleh kerana masing-masing tamak rakus, maka terjadilah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik. Tuan-tuan, kita tengok gadget satu. Yang kedua, Nabi kata hatta yafidhal mal wa tazharal fitanu. Yang kedua, timbulnya fitnah akhir zaman. Allahu Akbar tuan-tuan, fitnah akhir zaman. Tadi yang kisah anjing tadi itu satu contoh lah. Satu contoh fitnah yang berlaku tuan-tuan. Fitnah ni, kalau kita tengok huraian dari segi fitnah tu tuan-tuan, luas. Bukan sahaja fitnah ni kita kata mengadu domba, tu satu tafsiran adu domba. Kita fitnah kawan, kita fitnah kawan, itu disebut sebagai fitnah juga. Tapi yang dikatakan fitnah ni lebih luas pada tu, sesuatu yang membawa kepada perkara yang tak baik, tu fitnah lah tuan-tuan. Fitnah. Hari ini kadang-kadang kita kurang menjaga fitnah itu. Tuan, contohnya, ustaz saya bagi contoh, dia kata kerana kawan-kawan sembang bagi contoh apa nama fitnah ni tuan-tuan, berlaku kita keluar makan, kita pejabat, kita kerja satu pejabat, kita keluar makan 3-4 orang kan, bawa lah seorang kani, contohnya perempuan, kita bawa seorang perempuan kani, 3 orang lain laki-laki, tak apa nak buat apa-apanya menyebut kan, pilih makan di satu tempat, makan di kedai kan. Tengah-tengah makan tu, 2 orang, seorang bangkit pergi bayak, seorang bangkit pergi bilik ayak, tinggal kita dengan dia. Tengok ustaz dengan dia je, lalu Cikgu Zul contoh, ustaz dengan siapa pula dah. Tu dia. Sedangkan benda tu dia kata tak ada fitnah pun awalnya, tapi kadang-kadang boleh berlaku macam tu. Dan memang selalu terjadi pun. Kalau kita yang kerja pejabat ni kadang-kadang keluar makan, ustaz nak ikut, kani-kani kadang-kadang nak ikut, jom nak ikut, tak ada masalah, ikut dia seorang kan. Kalau lelaki faham, tak apa, kena lelaki tak faham kan, kadang tu tengok-tengok, kan ustaz pada keluar, kacau. Boleh berlaku fitnah. Timbulnya fitnah. Fitnah ni apa orang sebut, Nabi kata apa, boleh berlakunya fitnah ni, dia boleh mengganggu gugat ketenteraman sampai teratur. Jadi yang kata jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang menyebabkan fitnah ini. Sebab satu hari sahabat Nabi tanya dekat Nabi, siapakah orang yang paling baik dari kalangan orang Islam ni? Nabi kata antara orang yang paling baik ini, orang yang satu jaga lidahnya, man salima muslimuna min lisani, dia jaga orang lain daripada lidah dia. Artinya dia tak menyakiti orang lain, dia tak menjadi penyebar, tak menjadi orang panggil apa, kata-kata dia tidak menjadi fitnah, tak menyakitkan orang lain. Kita kadang-kadang tuan-tuan boleh menjadi fitnah. Lepas tu nak elak daripada itu, jaga lidah itu. Kemudian Nabi sebut lagi wal muhajir, orang yang berhijrah itu man hajara, orang yang berhijrah daripada benda-benda yang tidak baik. Itu hadis berkaitan dengan fitnah. Abang kata tuan-tuan, fitnah ini
fitnah ini sedang lena, kata Sayyidina Ali, jangan ganggu dia, jangan duk kacau dia. Tapi hari ini kita tengok fitnah ini berleluasa dan juga boleh menyebabkan, tengoklah tuan-tuan, kacau bila cukupnya, cukup orang panggil apa, cukup mengganggu gugatkan keamanan, tuan-tuan. Itu fitnah, itu kena jaga. Dan hari ini fitnah, dia kata fitnah yang watas harus timbulnya fitnah ujian kepada keimanan ini, tuan-tuan, memang cukup banyak. Fitnah ni dia nak uji iman kita, target takat mana keimanan kita daripada fitnah itu dah, tuan-tuan. Ada fitnah yang kadang-kadang fitnah berkaitan dengan fitnah yang berkaitan dengan jamaah Islam misalnya, kan, tuan-tuan. Hari ini kita tengok, kita pun jadi confused, kita pun jadi apa kita nak kata, kita dilema. Mana tu yang betul, mana satu yang betul, kan? IS ke, lepas tu lalu naik macam-macam IS pula dah, kan? Dulu IS tu tak ada, lepas tu tengok bila IS tu nampak menunjuk sikit, IS pula, Taliban hilang. Yang satu lagi yang diperlukan tu tahu apa, Kaedah. Al-Qaeda hilang lah, Al-Qaeda naik IS pula dah, tuan. Lepas tu kata IS ni tak mengikut syariat, suka sembelih orang, jauh, wallahu alam. Kalau kita tengok pula gadget dulu canggih ni, dia buat rupanya bukan puak tu yang duk sembelih, kan? Orang panggil apa? Video Photoshop apa? Sampai terang tu, tuan-tuan, kecanggihan teknologi itu sampai boleh macam tu mengakibatkan fitnah. Dan saya dah sebut dululah, selagi mana kalau kita tengok, kalau berlaku di Syria itu, tuan-tuan, kalau yang duk menang itu yang menyokong Amerika, memang Amerika tak akan dikacau. Tapi kalau yang menang tu, yang sebaliknya, dia akan kacau. Jadi kita tengok hari ni, IS bukan kata nak sokong IS, tak, tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok, tuan-tuan, kita tengoklah cerita berkaitan dengan IS tu, kata Ustaz Ali, Ustaz apa nama tu, IS ni, dia orang yang golongan pokok yang ada semangat. Ada semangat, tuan-tuan. Kita kadang-kadang ada semangat, tapi kadang-kadang dia punya ilmu tu kurang. Semangat tu lebih, nak berjihad tu tinggi. Tu dia kata IS tu golongan tu lah. Jadi tuan-tuan, fitnah juga kadang-kadang. Kita pun jadi nak pergi jadi lagu mana. Itu fitnah. Yang ketiga kata Nabi, wayat surah al-harju, banyaknya al-haraj. Qalu, sahabat bertanya, wa ma al-haraj ya Rasulullah? Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Qala al-qatlu salasa marat. Nabi ulang 3 kali. Apa dia? Nabi menjawab, al-haraj itu ialah perang demi perang demi perang. Apa kata, tuan-tuan? Akhir zaman, ataupun Nabi kata kiamat tak akan berlaku kecuali kalau tengok perang ni sentiasa perang. Orang panggil perang sentiasa berlaku. Kalau kita tengok hari ni, tuan-tuan, betul lah, Nabi dah sebut perang ni akibat teknologi moden, manusia perang. Masing-masing kadang-kadang nak try dia punya teknologi perang, tuan-tuan. Lepas tu ambillah waktu tu, peluang waktu tu nak perang sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita tengok dunia Islam hari ni, perang dengan dunia Islam tu memang tidak dapat dipisahkan. Fitnah lagi, seolah macam bila perang Islam, bila teroris, pelampau tu Islam, bila keganasan tu Islam, semua tu fitnah, tuan-tuan. Maksudnya semua itu adalah, dia sebutkan fitnah itu mengganggu gugatkan ataupun boleh membawa kepada orang panggil ujian kepada keimanan kita, tuan-tuan. So apa yang patut kita buat? Dari semasa ke semasa peperangan berkobar-kobar dengan tiada hentinya, padam di satu tempat, menyala pula di tempat yang lain. Satu sama lain saling cakar-mencakar. Semakin maju teknologi, semakin terseksa manusia kerananya.
Patutnya berlaku sebaliknya. Maju ni manusia patutnya boleh relax lah. Kita pun relax tuan. Pergi bank pun kadang-kadang tak ada masalah. Kan nak beratok ramai, pergi beratok dekat ATM tu sat je. Ada tarik dia rokok ATM pula dah. Mana? Kan? Pandai, cerdik, hebat manusia tuan-tuan. Dia boleh ambil apa nama ATM tu no? Berapa juta? Juta tuan-tuan. Kan juta dia ambil tu tuan-tuan ni. Nak abang kata hebat manusia tu hebat tuan-tuan. Semakin maju teknologi, semakin terheksa manusia kerananya. Sebenarnya teknologi tidaklah bercanggah dengan Islam, tetapi ia mestilah tunduk di bawah etika kemanusiaan yang didokong oleh Islam itu sendiri. Itu dia punya target tuan-tuan. Itu kita punya yang kita nak sentuh tuan-tuan. Benda ini kita tak boleh lari. Teknologi tak boleh lari tuan-tuan. Handphone canggih takkan tak nak pakai kot. Kan tuan-tuan nak pakai 3 sekupang tu sampai bila-bila. Aku tak mahu aku pakai ni cukup dah. Allahu Akbar dah tuan-tuan. Kita nak pakai juga lagi. Cuma bila kita pakai tuan-tuan, pandai-pandailah kita menjaganya. Macam tu juga dekat anak kita tuan-tuan, kita tulis kad. Kat anak kita nak kata hang abah tak bagi pakai handphone. Oh tak boleh tuan-tuan, zaman dah. Cuma apa yang boleh kita buat, kita pantau tuan-tuan. Kita pantau mana yang boleh kita sekat lah tuan-tuan. Tak boleh sekat, kita nak buat macam mana? Kita bagi dekat anak, kalau boleh kita bagikan dekat anak kita ni apa dia tuan-tuan? Kefahaman ilmu berkaitan dengan Islam itu, insya-Allah tuan-tuan. Kita letaklah anak kita kat mana pun kita bimbang. Macam kita dululah tuan-tuan. Tuan-tuan, anak kita dulu keluar daripada kampung contohnya. Kan agak-agak mak ayah kita susah hati dah kat kita dulu. Wallahu a'lam lah. Kan Cik Man kalau keluar dari kampung, macam saya keluar dari kampung tu, sekolah-sekolah menengah tu keluar dari kampung lah. Duduk rumah sewa lah. Bayangkan, dah lah tinggi jangan kata tinggi lah, duduk rumah sewa tu, masak nasi pun kira naik bas tu kaki terangkat lagi lah. Tapi duduk rumah sewa dah keluar daripada kampung dah. Agak-agak mak tak usah hati kan, usah hati. Tapi tak jahat tak. Zaman kita tu tak panggil jahat, panggil nakal. Tapi zaman law ni tuan-tuan, wallahu alam lah. Orang panggil apa? Kecanggihan teknologi hari ni tuan-tuan, macam-macam boleh jadi. Macam-macam boleh jadi. Saya pergi USM tadi ni, apa nama, duduk dalam bilik tu, lepas tu pemain tutup bilik tu. Saya kad tak ada. Bila bilik tu tutup, nak buka dia kena ada kad dia tu. Kad tak ada, terkurung dalam tu Ustaz. Nak cari siapa aku nak tolong ni. Dalam tu ada Arab 3 orang, ada Laos 3 orang, ada Melayu seorang. Kita pun pihak Melayu tu lah. Dia kata minta maaf cik, dia kata kad saya tak boleh guna, dia kata. Kacau. Nak pikat kad tu Arab tak wani, pikat Laos tu. Dia seorang kat tu Arab tu. Kita panggil tu Arab Amai dari mana, Allah Allah, memang tu Arab lah tuan-tuan. Memang Arab lah, mak Arab kan tu, mak Arab. Tapi kita panggil tu Arab. Ada 4 orang. Hak 3 ni elok lah, pakai elok. Tapi hak seorang ni, tu pernah tadi tu tuan-tuan, subhanallah punya pakai. Dia pakai baju, dia pakai singlet kan. Singlet perempuan. Singlet perempuan kan, singlet nak jenis. Saya ingatkan masalah mana-mana Arab, la ilaha illallah. Tapi katanya dah diberi amaran dibagi amaran, orang dah bagi amaran lah. Tapi bagi amaran tu sekadar bagi amaran je lah. Nampak macam mana tuan-tuan? Nak kaitkan tadi ni, apa kecanggihan tu, kecanggihan manusia ni, apa kecanggihan alat-alat alatan ini tuan-tuan, menyebabkan kadang-kadang manusia tu jauh dengan Allah SWT. Lagu tu lah kita pantau lah tuan-tuan. Bila kita duduk jauh, kita bagi ilmu ke anak kita, kita bagi kefahaman, insya-Allah tuan-tuan, kita yakin, kita bertawakal kepada Allah, bergantung harap sungguh-sungguh dekat Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, insya-Allah. Yakin tu je lah. Sebab kita nak sekat anak kita tak pergi mengaji jauh-jauh, takkan nak mengaji kot ni je kot, hang mengaji kot ni je. Lepas tu habis kata 5 pun hang duk kot ni je. Tak lah tuan-tuan.
Kok mana kena hijrah, kok mana kena keluar. Kalau keluar barulah dapat dia punya orang panggil apa, nikmat hijrah tu. Kalau tak keluar memang tak dapat, tuan-tuan. Kita nak masuk hijrah ni. Sebab tu anak-anak kok mana pun tak disekat, tuan-tuan. Maksudnya tak boleh kita nak kata hang tak payah mengaji, hang tak payah ni, tak, tuan-tuan. Yang penting kita bagi apa yang patut kita bagi. Satu, pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama ni, tuan-tuan. Pendidikan berkaitan dengan pendidikan agama ni, kalau kita lah nak mengharapkan sekolah semata-mata, memang tak cukup. Memang tak cukup. Memang tak cukup, tuan-tuan. Kecuali kalau kita yakin sekolah tu, tuan-tuan, boleh, kita yakin kita boleh. Tapi kalau kita pun tak berapa nak yakin, tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, kita kena ambil, kita kena take care, kita kena kena main peranan lebih lah, tuan-tuan, supaya kita tak mau anak-anak kita ni, tuan-tuan, dia keluar daripada, bila dia keluar daripada rumah kita, duduk jauh sikit pada kita, dia punya tune lain. Hari ni duduk jadi banyak lagu tu lah, tuan-tuan. Ada keluar daripada rumah kan, dia dah lain sikit dah. Kalau masa duduk mengaji dekat rumah tu, duduk pakai baju kurung elok, kita hantar dia mengaji jauh sikit, dia balik lain dah. Mula-mula dia pakai t-shirt muslimah, okey lagi, alhamdulillah, kan, t-shirt muslimah. Lepas tu tengok t-shirt pun tak muslimah dah. Payah apa hai nak naik bas, nak digambar kadang-kadang dia dah pun tak apalah. Jaga, tuan-tuan. Kadang-kadang lepas tu tengok kuih teruk, jaga. Kalau kita daripada awal kita jaga, insya-Allah. Bukan kita jaga daripada awal, kita minta. Memang kita tak mampu nak jaga sepenuhnya, kita bertawakal kepada Allah, kita bagi ilmu dekat dia, kita bertawakal kepada Allah, insya-Allah Allah akan jaga. Kita dululah. Macam kita dululah. Pergi mengaji jauh-jauh kan. Mengaji jauh dari kampung. Kalau cara nak buat jahat tu boleh sangat. Tapi alhamdulillah tak zaman kita tak ada ni. Zaman kita ada ni perasan belum tentu kita jadi ustaz ni. Kan? Kalau zaman kita mengaji dulu ada hak ni, perasan belum tentu jadi ustaz juga kan. Tapi itulah zaman berubah-ubah, tuan-tuan. Kok mana pun kita tak boleh lari dengan kecanggihan ni. Tak boleh lari, tuan-tuan. Kemudahan ini dia akan berturutan. Dia akan terus sampailah bila-bila, tuan-tuan ni. Kita tak boleh lari, tak boleh nak kata, tak boleh kita nak kata kita anti teknologi dah, tuan-tuan. Tapi itulah, kita jaga teknologi ini supaya dengan teknologi ini, tuan-tuan, bukan kita semakin terseksa, tapi insya-Allah memudahkan, menyenangkan segala kerja kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau nak buat, nak menaik, nak menulis, subhanallah, cukup senang. Cuma mau dengan tak mau, pandai nak tium je, pandai kita nak ni je. Kan, zaman kita mengaji, zaman kita dulu lah. Kan, zaman kita mengaji degree dulu, pakai typewriter. Kan, tu pun boleh pergi degree lah kan, semua pas elok kan. Zaman nak rujuk sekarang. Lah ni rujukan di alam maya, semua di alam maya. Perpustakaan pun alam maya, tuan-tuan. Alam maya, artinya lah ni semua. Orang ada di rumah pun dia boleh. Kalau tekan nak buat PhD tu, dia kata duduk di rumah pun boleh. Tunggu, tuan-tuan. Kawan saya dia disiplin sehari 16 jam. Menghadap komputer sehari 16 jam. Pagi 4 jam sehari, dia kata daripada siang tu 12 jam, malam 4 jam. Malam 21 baru tidur, dia kata. Dia boleh menghabiskan dia punya PhD dia 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Pustakaan dia di mana? Pustakaan dia di rumah je. Di rumah. Balik rumah anak pergi sekolah, balik tutup pintu semua, dia kata, duduk di rumah. Internet semua siap lah. Artinya canggihnya zaman lah, tuan-tuan. Tak payah pergi perpustakaan, tak payah pergi ni lah. Saya pun cuba nak buat, tuan-tuan. Tapi duduk di rumah, tak mau pergi mana. Duduk sungguh. Lena, tuan-tuan, Lena.
Dan Nabi kata akhir zaman ini fitnah yang berlaku satu hari nanti, orang yang tidur lebih baik daripada orang yang berjaga. Nak elak daripada fitnah ni, Nabi kata akhir zaman nanti lebih baik kamu tidur duduk di rumah lebih baik daripada orang yang berjaga. Nak abang kata bahaya fitnah. Orang yang berjaga lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang berjaga duduk ni lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berlari. Jadi siapa-siapa yang memperolehi tempat berlindung daripada fitnah itu, maka hendaklah ia segera berlindung daripada fitnah. Artinya jangan sesekali terlibat ataupun melibatkan diri dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada fitnah akhir zaman ini. Kalau boleh elakkan. Macam tadilah, kalau boleh kita nak forward gambar-gambar hak tak patut di forward tu, kita tak payah forward lah. Kita nak kata-kata yang boleh menimbulkan ke apa orang panggil, kekeliruan orang, kalau kita ni tak payahlah. Jadi kita hari ni kadang-kadang kita terlampau kan. Seronok tak kalau boleh kita nak jadi orang yang pertama, kita nak jadi orang yang pertama mengedarkan. Kalau boleh dapat tu, oh ni nak ada kan kawan-kawan, takkan bukan orang pertama pun, tapi kita rasa kita nak jadi orang yang pertama. Jadi tuan-tuan berhati-hati supaya kita jangan termasuk dalam golongan itu. Kita lihat kesan depan mata pergolakan rumah tangga, keruntuhan akhlak muda-mudi, jiran tetangga, masa muka, sahabat tidak bertegur sapa, keaiban terdedah, berbagai gejala masyarakat akibat fitnah yang berkaitan dengan cyber ini tuan-tuan. Kadang-kadang benda tu bagus kan, Facebook, WhatsApp bagus bagi kita yang guna hala bagus tuan-tuan. Tapi kadang-kadang benda tu boleh menjadi tak bagus. Pecah pergolakan rumah tangga, kesan daripada Facebook ada tuan-tuan. Kalau kita tengok kan, jumpa balik dengan orang panggil apa, kekasih lama, mana reunion kadang-kadang jadi banyak tuan-tuan. Kawan saya pun jadi tuan-tuan, adalah kena bercerai, nikah lain, hang nikah lain, kau cari lain, nikahlah. Begitu dah nak buat kena, daripada tanggung dosa baik cerai tu lah. Cerai, dia bercerai, dia kahwin lain. Bini hak dulu apa nama 3 orang anak lelaki, bini hak dua 3 orang anak perempuan semua. Jadi dia kata siapa nak petua anak-anak, dia kata lagu tu itu petua dia kata. Anak bini pertama dulu semua lelaki-lelaki. Lepas tu dia menikah lain pula semua perempuan. 6 dah anak dia tuan. Jadi siapa yang anak-anak lagu tu, itu satu cara lah. Satu cara tu. Nah, ikut cepat. Ikut dah tak? Mau tuan, alam cyber antara bahayanya lagi, dia kata alam cyber ataupun kecanggihan ini melenyapkan sifat malu seseorang dalam menyebarkan fitnah. Jaga tuan-tuan. Kadang-kadang dia rasa dia tak rasa malu dah untuk menyebarkan fitnah, kerana apa yang dilakukannya itu kadang-kadang dalam keadaan rahsia dan sendirian. Baru ni saya dapat satu apa orang panggil jemputan untuk apa dia bagi nama apa, Dr. Syukri Abdullah buat manage internet. Nak manage internet tuan-tuan, tetapi kena bayar 300 lebih kot, tak jadi pergi. Sebab dia kata kena ada ilmu, kita kena ada ilmu, ada ni lah nak manage internet ini, agar dia kata supaya kita tak apa, dia kata kita orang tua-tua ni tak apa, tapi tak apa pun bahaya lah kan. Dia kata generasi anak-anak kita tuan-tuan, kita tak boleh tolak internet, tak boleh tolak kecanggihan, tak boleh tolak tuan. Tapi macam mana kita nak susun, nak managekan apa nama internet ini agar ia kita gunakan seelok-eloknya tuan. Tapi akhir zaman ini lala ni orang tak upa nak nanti sebab apa? Kalau benda ni seorang-seorang dia duduk tak mana pun tuan-tuan, dia boleh edak, dia boleh sebarkan. Dia boleh WhatsApp, dia boleh Facebook, dia boleh nak apa nama Instagram ke macam-macam lah tuan-tuan. Kalau tahu tak belum kan internet apa semua ni, setiap berita
yang diterima sepatutnya dia kata sebagai ini, dia kata berita yang diterima dipastikan kesahihannya sebelum ia ditelan sebulat-bulatnya. Kita terima berita itu tuan-tuan, betul lah Allah Ta'ala sebut in ja'akum fasiqun binaba'in tu fatabayyanu. Kamu kena teliti dulu, jangan terus terima, jangan terus buat keputusan, tapi tengok, renung dulu. Tapi orang kata pula lambat. Apa ni tindakan lambat ni? Bukan, biar lambat tak apa tapi selamat. Kadang-kadang tindakan yang cepat tapi merosakkan, takkan bukan sekadar merosakkan dia tapi merosakkan satu organisasi. Kena jaga tuan-tuan. Dan nampaknya begitulah keadaan yang berlaku dari umur dunia ini sehinggalah sampai ke titik akhirnya, iaitu kiamat. Dan apa yang Nabi sebut ini tuan-tuan, apa nama, harta yang berlimpah ruah, fitnah yang berleluasa, dan peperangan demi peperangan. Ketiga-tiganya ini dah pun berlaku tuan-tuan, ataupun orang panggil kita kata dah ada dalam di hari ini kita tengok berlaku. Dan apa yang pentingnya tuan-tuan, bagaimana untuk kita bersedia berada dengan menghadapi benda-benda yang macam ni. Tak lain dan tak bukan tuan-tuan, insya-Allah kalau kita sentiasa berada dalam orang panggil apa sedikit kesedaran untuk nak benda-benda yang macam ni, kita selamat. Kita selamat. Tak kiralah macam pakaian tadi, jelbok tadi tuan-tuan, ada sikit kesedaran, kita selamat insya-Allah. Kalau lagi banyak kesedaran, lagi baguslah. Lagi bagus tuan-tuan. Kita perhati dengan pakaian anak kita, pakaian isteri kita, pakaian kita pun tuan-tuan, kita kena perhati jugalah. Kadang-kadang orang tak perhati. Tadi ada seorang tu Arab tadi pakai seluar pendek yang masuk dalam bilik negeri. Laki-laki dia pakai seluar pendek. Bila tu Arab ni memalukan semua kan. Memanglah kata Arab ni, bukan nak marah ke Arab pasal Arab tu, memang Arab ni tuan-tuan memang satu bangsa yang kita nak kata gena kat dia. Saya tahu saya berseduk di Arab. Kalau katalah Nabi ni diangkat di kalangan orang Melayu, orang Arab langsung tak beriman. Itu je. Orang kata kedebel panggil orang Arab ni kan. Dia tapi nak kata kedebel, dia punya sifat tu yang menyebabkan dia dibangkitkan Nabi akhir zaman tu di kalangan orang Arab tadi tu. Karena kesungguhan yang ada kepada mereka ni. Orang panggil apa, dia punya sifat tu. Kalau kita kesalah, memang semua salah terus kan. Masuk mayang, saya mayang itu mayang kan, mayang zuhur. Masuk ikut dia mayang ujung. Mayang ujung contohlah, pasal mayang ujung tu. Lepas tu bila dia bagi salam, kita masbuk kan, kita masbuk. Lepas tu ada kawan mengikut kita. Kita kawan mengikut kita. So dua orang jemaah tu. Grup kita lain masuk lambat. Tengok kita bayar dua orang ni, dia buat jemaah sepi ni. Oh, dia bising dalam masjid tu. Lah jemaah tak ada dua jemaah dalam masjid ni, hampa ni buat khurafat. Tu dia ada punya membebel tu kan. Kalau kita orang Melayu tengok pada ya kan. Tapi dia terus dia ada kita habis bemel panggil dia kata la yasih, tak sah bayang Allah solat macam-macam dia sebut. Kita dengar kita dari kelabnya tu kan. Tu panggil Arab kita. Kalau nak betul lah kata orang, kalau nak biar Islam itu dekat Arab hari ini memang, tapi Arab yang baik pun Arab lah kan, yang baik pun baik lah kan, yang teruk pun ikut Arab tak lah. Kok mana pun Arab jadi mangsa lah. Tak macam kita pergi Mekah lah. Kalau di Mekah tu semua Arab jadi mangsa. Macam mana kata Arab jadi mangsa? Saya pergi Mekah tahun 91. Tahun 91 saya pergi Mekah tu. Masa tu hujan pada datang lah. Badan pun kuat lah kononnya kan. Balik rumah saya, balik ke hostel, balik ke asal ke rumah tu, masih bercakap sembang apa? Ish, aku tadi kata melontak tadi. Arab mana atau baling batu semua kena kepala aku. Arab baling, siapa baling pun Arab tak baling. Arab mana atau baling kepala aku kena batu pun. Tak apa aku. Seorang lagi pula sembang, aku tadi baling-baling, tak tahu kena Arab mana. Yang kena apa Arab juga.
Ada yang kena orang lain, tapi Arab tak jadi masalah tuan. Penhabak kata kadang-kadang tu kan kita pukul semua Arab lah tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang ke-24 rumusannya, akhir zaman ini fitnah berlaku, banyaknya harta, melimpah roh harta, fitnah berlaku dan peperangan demi peperangan. Nabi kata ini adalah tanda-tanda akan berlakunya kiamat dan memang dah berlaku. So kita bersedia untuk berhadapan dengan hari kiamat itu. Macam mana nak bersedia dengan hari kiamat ni? Tuan-tuan, tidak dapat cara yang shortcut untuk kita bersedia hari kiamat, melainkan kita kena orang panggil apa, betul-betul dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atas landasan yang disebutkan oleh Allah, yang diredai oleh Allah. Tak ada shortcut tuan-tuan. Kalau nak shortcut memang tak ada. Bermakna kalau kata saya teringat apa nama yang tuan-tuan tengok dai apa nama, dai milenium malam tu kan, dia teriak yang bila dia mak dia mai bagi hadiah kata dia teriak tu tuan-tuan, dia pusing kat tazah dekat mentor dia pasal apa teriak, dia kata dia teringat kata-kata mentor dia Tuan Hasni tu. Saya pun lenah mata kan, dia teriak kan, kita ni jenis sensitif kan. Dia kata dia teringat kata-kata mentor dia. Dia kata hari kalau zaman Nabi, orang yang apa nama nak bergiat dengan dakwah Islam, dakwah yang dia kata terpaksa menghadapi seribu satu cabaran. Tapi hari ini dia kata orang yang terlibat dengan dakwah ni akan hidup senang. Akhir zaman, orang yang terlibat dengan dakwah ni dia kata hidup akan menjadi lebih senang lenang. Betul lah tuan-tuan, tu tengok orang-orang yang hebat-hebat hari ni kan, ustaz-ustaz yang hebat-hebat hari ni cuba hidup tengok. Bukan nak suruh kata anti dia tak, nak hebat kata tuan-tuan, Allahu a'lam lah. Kashab pun walaupun tak hebat tapi senang juga lah kan. Senang. Tengok orang lain yang lebih hebat tuan-tuan. Apa dia yang hebat, kita tengok Ustaz Azhar, subhanallah, dalam nikah 3 kan. Kereta saya kata kan, macam baru ni dekat tol apa nama Taman Jati 3-4 hari lepas kan, kisah dengan Ustaz Kazim, dekat driver kereta apa tuan-tuan. Kereta kita tanyalah, bukan Nissan di Bina, bukan rekod. Kereta hebat-hebat lah tuan-tuan, senang nak bergerak, rasa senang nak bergerak. Kita bukan nak, tapi nak kata itulah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh memberi banyak lagi kita nak teman, tapi tak payah kita nak kita banyak. Cukup 3 tu sebagai pengajaran, dan apa yang saya nak rumuskan tuan-tuan, kita bersedia macam mana kita nak bersedia bertemu dengan hari kiamat itu. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Rabbana